Halo, selamat pagi semua. Apa khabar semua? So hari ini special sedikit ya. You orang bagi reaksi sedikit boleh? Give me some reaction. Tangan. Ada? Yes. Good. So okay. So hari ini memang adalah kelas yang pertama kali kita buat masa PKP lah. So ini adalah kelas mingguan. So kita akan buat ini setiap minggu lah. Setiap minggu. So hari ini memang betul kita semua because kita dapat jemput dua orang speaker yang hebat lah. So yang first speaker kita adalah Prof. Okay, Prof. Dr. Aziz. So beliau akan bentang satu topik yang sangat hangat pada masa sekarang. Okay, iaitu bagaimana kita boleh improve kita punya immune system. Because sekarang semua orang takut kena jangkit ini COVID-19. So itu sebab kita jemput Prof datang untuk beritahu kita tips dan ilmu bagaimana boleh meningkatkan imun sistem kita untuk menghadapi sekarang COVID virus yang sangat bahaya sekarang. Okay? So dengan tidak melengahkan masa, kita sekarang jemput Prof. Okay, untuk mulakan sesi yang pertama. Please, Prof. Okey, terima kasih Sifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan FBO semua sihat dan cergas walaupun di bulan puasa, walaupun sekarang ini tengah menjalani PKP. Jadi semangat untuk menjalankan melaksanakan tugas kita sebagai FBO nak menjalankan perniagaan. Jadi sekarang ni tajuk yang diberikan oleh saya kepada saya ialah macam mana kita nak meningkatkan imuniti. Jadi topik ini sebenarnya berkaitan dengan masalah yang kita hadapi pada hari ini iaitu jangkitan disebabkan oleh COVID ya, COVID. Jadi saya share ni, tengok sini ya. Imuniti ni orang tak kisah pun sebelum ni. Orang semua nak bercakap pasal imuniti ni apabila kita ada masalah dengan COVID ni, COVID-19. Kalau kita tengok dulu, pada awal-awal dulu lebih pada bulan Februari kita mula-mula kena tu, cuma di Wuhan sahaja. Tetapi sekarang ni seluruh dunia, sekarang ni orang panggil pandemik, seluruh dunia kena virus ini, dan seperti yang Sifu cakap tadi sebentar tadi, ini cukup bahaya dan orang mula terfikir macam mana, sebab apa? Sebab orang duk sekarang ni sebab COVID ni, coronavirus disease ni dia tak ada ubat ya. Jadi macam mana orang nak tunggu pasal vaksin paling kurangnya setahun lebih. Tapi masalah dengan vaksinnya, kalaupun ada vaksin hari ini, mungkin 2 minggu lagi ada virus lain datang, nak create vaksin lagi, tunggu lagi setahun. Jadi tak habis kalau kita nak tunggu dengan vaksin. Jadi sekarang yang terbaik ialah vaksin diri kita sendiri dengan meningkatkan imuniti. Sebelum itu, sekarang ni Malaysia sudah ada berapa kes kematian disebabkan COVID ni 100 lebih saja. Sudah 100 lebih dah. Kes 5,000 lebih dah kan. Dan seluruh dunia hampir 3 juta dah. 3 juta lebih dah sekarang, dan Amerika sendiri 1 juta lebih. Jadi sekarang ni pasal apa ni berlaku, setengah orang kena, katalah 5 orang duduk satu meja dan 5 orang tu terdedah pada sumber ataupun orang yang positif. Tidak semua 5 orang tu akan terkena jangkitan. Mungkin 1 orang, 2 orang sahaja terkena. Ini yang bawah ni ya. Jadi sebahagiannya kena, sebahagian tak kena. 80% adalah jangkitan yang biasa-biasa. Cuma 20% yang teruk. Jadi apa yang berlaku ialah apabila berlaku jangkitan ini, ya, ini adalah tanda-tanda coronavirus ataupun COVID-19. Tanda-tanda demam, dia mesti ada demam.
Tu sebabnya penting kalau kita nak kerja balik, dia nak tengok temperature. Jadi demam, mesti ada demam, menggigil, sakit dada, kemudian susah bernafas, ya, dan lain-lain, sore throat, sakit tekak, ya, batuk. Mengapa batuk? Sebab virus ni dia pergi, walaupun dia boleh masuk melalui muka, melalui mata, hidung boleh masuk, tapi yang penting sekali ialah masuk melalui hidung terus ke paru-paru. Jadi bila terus ke paru-paru, apa yang berlaku ialah, tengok sini ya, sebahagian besar akan, terutamanya orang muda yang imuniti dia tinggi, dia akan sihat walaupun kena, dia akan badan dia boleh lawan. Jadi inilah yang dikata imuniti. Imuniti inilah kebolehan diri kita nak melawan penyakit yang datang. Tak kira virus ke, bakteria ke ataupun kuman lain. Jadi dalam kes corona ni adalah dia ni virus. Virus ni memang tak ada bahan yang boleh mematikan dia kerana dia ni protein kan. Tetapi senang sebenarnya nak mencegah jangkitan. Jadi nak mencegah jangkitan ni kita kena tinggikan tahap imuniti kita. Okay. Apa yang berlaku, saya nak terang sikit. Ini cukup penting walaupun nampak kelam kabut. Yang ni jadi sebahagian besar 80%-nya di sini tau. Orang tu kena jangkitan tapi disebabkan imuniti dia kuat, dia tak menjadi teruk. Yang menjadi teruk yang pergi kepada ICU apa semua tu ialah di paru-paru dia ni sebab dia banyak air tau. Jadi apabila kuman tu masuk, tidak balas paru-paru, dengan paru-paru dia tembak imuniti dia tu akan menyebabkan dia mengumpul air, itu menyebabkan seseorang tu sesak nafas. Tak boleh bernafas, perlu masuk ICU, perlu gunakan respirator ataupun alat bantuan pernafasan. Itu cuma 2% sahaja. Jadi sebahagian besarnya tak ada macam tu. Jadi itulah tujuannya supaya kita sihat. Jadi untuk kita faham, imuniti itu dia ada dua tau. Satu dia panggil internal immunity, satu lagi external immunity. External ni adalah bahagian luaran. Kulit kita ni sebagai bahan imuniti sebab dia mencegah daripada jangkitan. Mukosa ataupun salur pernafasan, salur usus, semua tu adalah mukosa layer dipanggil. Itu pun sebagai protection, benda untuk mencegah juga. Kemudian kita punya bulu hidung. Bulu hidung tu pun sebagai bahan imuniti juga. Kenapa? Kerana bulu hidung ni akan mencegah daripada kuman, bakteria atau virus untuk masuk. Jadi kalau ada bulu hidung yang banyak itu baguslah, jangan dia juga dicabut bulu hidung kerana dia sebagai protection untuk kita. Okey. Yang internal ni dia ada dua lagi. Dia ada first line dengan second line dia ni ya. First line defense dengan second line. First line defense ni, phagocyte ni adalah bahan yang ada di dalam sel darah merah. Kalau kita periksa darah, sel darah putih dia. Ada berbagai sel. NKC, natural killer cell, tu first line. Kemudian T cell, kita ada second line, T cell, B cell. Jadi inilah peranan makanan dan juga peranan pemakanan tambahan untuk meningkatkan sel imuniti tadi. Jadi kalau apa yang berlaku apabila kuman itu masuk, ini satu lagi ya. First line dia ada first line defense, dia ada kulit, ya, dia ada mucous membrane, ada cilia, stomach acid, asid yang ada dalam perut kita pun sebagai bahan untuk first line defense juga. Kemudian kita ada second line ni adalah sel-sel darah putih ya. Makrophage, monocyte itu sel darah putih ini apabila kuman masuk dialah yang melawan. Kemudian kita ada NK cell ni, natural killer cell. Ini kalau bahan yang masuk dia akan membunuh. Kemudian kita ada lagi CD4, CD8, B cell. Jadi semua ini dipengaruhi, ini adalah bahan-bahan dipanggil lymphatic system. Kemudian kita ada pula kita ada lymph node. Jadi bahan-bahan ini akan menggerakkan sistem imuniti tadi. Okey, jadi sekarang ni apa yang berlaku apabila satu kuman virus lah masuk lah. Jadi first defense-nya ini yang iaitu sel darah putih ataupun macrophage akan cuba nak mematikan virus yang masuk sini ya. Dan dia akan mengeluarkan
tindak balas imuniti di sinilah yang berlaku ya. Okey. Ini yang berlaku. Jadi yang jadi masalah seseorang tu menjadi lebih teruk ialah apabila kuman tu masuk, imun dia rendah, jadi imun dia ni tak boleh nak melawan kuman yang masuk dan itu menyebabkan paru-paru menjadi rosak dan akhirnya perlu bantuan pernafasan. Kalau teruk lagi dia boleh meninggal. Jadi kalau kita tengok pun daripada kematian, senarai kematian lebih kurang 100 lebih yang mati tu, yang mati tu, ya sekarang ni 100 lebih dah mati tu, semuanya satunya umur dia lebih. Yang kedua dia ada penyakit, darah tinggi lah, kecil manis lah, barah lah. Jadi mereka-mereka ni yang senang meninggal. Kenapa? Kerana imuniti dia rendah. Kita tengok walaupun orang muda kena tetapi tak ada yang meninggal. Kenapa? Kerana dia boleh lawan benda tu. Ataupun orang yang sihat macam Sifu kan mungkin dia kena jangkitan tetapi badan dia berupaya untuk lawan. Jadi tak ada kesan langsung walaupun dia duduk bersama-sama dengan orang yang pernah kena dengan COVID-19. Jadi itulah pentingnya pertahanan atau itulah pentingnya ada imuniti yang kuat ya. Jadi sekarang ni macam mana kita nak meningkatkan imuniti pada badan kita? Ini kita dah nampak semua sekali kan. Yang pertama itu sebabnya kita nak suruh pakai mask. Kenapa mask ni adalah untuk mencegah virus tu daripada masuk ke hidung kita, melalui hidung kita ke dalam badan kita. Itu yang mask. Kemudian kita nak basuh tangan. Jadi ni dia panggil high risk group. Risk group ni orang yang berisiko tinggi nak kena jangkitan. Orang yang sakit jantung, orang yang ada kecil manis, orang darah tinggi, orang bermasalah penyakit paru-paru dan juga orang terkena kanser. Pasal apa dia panggil high risk group? Kerana mereka inilah yang sebab imuniti dia rendah, imuniti rendah. Selain itu ada yang tak disebut sini orang yang masalah kemurungan, ya? Orang yang bersedih sebab putus tunang ke, break dengan boyfriend dia, girlfriend dia ke, ataupun ada kematian ke, itu dia kemurungan, sedih. Kesedihan itu sebenarnya menyebabkan kita punya imuniti kurang. Jadi janganlah bersedih, setiap hari kena ada sesuatu yang membahagiakan kita. Okey. Sebelum tu ada ini saya nak tunjukkan ni satu lagi. Kalau kita pakai mask topping muka ni dia ada banyak kategori. Biasa kita pakai yang inilah yang 3 lapis ni, surgical mask ya. Ini dia boleh protect 95% virus. Kalau kita pakai dan juga bakteria 80%. Kalau kita pakai yang lagi bagus ialah N95 dia panggil. N95 ni dia boleh protect virus 95%, tetapi boleh protect bakteria 10%. Dan yang lain-lain tu 100% bakteria ni 100% dia boleh protect. Tetapi kalau kita pakai mask yang kita buat sendiri daripada kain ke, daripada sponge ke, dia tak boleh protect langsung daripada virus, tak guna. Nampak pakai mask tapi dia tak ada protection. Ini yang kita buat sendiri ni. Sponge mask ataupun cloth mask dia tak boleh protect langsung daripada virus. Jadi lebih baik macam tak pakai lah. Cuma dia boleh protect lah daripada debu-debu masuk dia boleh. Okey ya. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu macam mana kita nak tingkatkan sistem imun kita. Kita boleh makan jaga makan. Ni kalau kita rajin lah, kita carilah semua ni. Ini 15 jenis makanan. Tembikai ke, acai beri ke, brokoli ke, jus ke, pemenganik ke, jus ke. Lepas ni saya akan ceritalah apa yang kita nak promotekan. Ini nak tengok ni bahan-bahan asli dahulu ya, bahan asli apa yang ada yang kita boleh tingkatkan imuniti. Yang ni ada semua sekali ni. Termasuklah chicken soup, sup ayam, tea atau yang terbaiknya green tea lah. Kemudian miso pun boleh juga. Jadi ini 8 jenis makanan yang boleh meningkatkan imun. Oatmeal, green tea, teh hijau, sweet potato ataupun keledek. Kemudian kunyit pun boleh, brokoli, halia, ya, bawang putih dan juga limau. Semua jenis limau dia boleh.
Jadi kalau kita rajin, kita sedialah. Kalau kita ada masa, boleh kita sedia. Tetapi yang ni contoh lagi satu. Ini daripada semua jenis limau lah. Lemon ke, limau nipis ke, limau kasturi ke, dia ada kualiti yang sama sebenarnya. Brokoli, badam, buah badam, sunflower seed, jenis kekacang, banyaklah dia dapat. Termasuklah ini buah betik, banyak. Tapi sekarang ni sebab kita berkerjaya, tak ada masa nak prepare benda tu semua sekali, jadi apa yang kita boleh gunakan ialah kita pergi guna saja benda yang sudah tersedia yang ada pada kita. Ya. Itu cukup penting sekali lah. Bersedia iaitu kita guna adalah bahan-bahan yang kita biasa pakai. Ini adalah kita panggil immunity support. Ya, benda yang boleh tingkatkan imun. Dan ini kita perlu ingat bahawa ini kita tidak semata COVID-19 ni saja kita guna benda ni. Seboleh-bolehnya kita guna sepanjang hayat kita. Ya, jadi apabila kita guna sepanjang masa, barulah kita punya pertahanan badan ni sentiasa tinggi dan kita tidak menjadi masalah dengan jangkitan. Pasal apa anak-anak yang selalu sesama 2-3 hari sekali, mungkin seminggu sekali sesama batuk, tak boleh pergi sekolah 2 hari 3 hari, kemudian masuk minggu kedua macam tu pula. Ini adalah menunjukkan tanda-tanda imuniti dia rendah. Dia imuniti rendah. Jadi macam mana kita nak tingkatkan imuniti? Inilah dia. Maknanya bukan sahaja musim COVID-19 ni kita nak bercakap ataupun kita nak faham pasal imuniti. Tapi sepanjang masa lain selepas COVID-19 ni pun kita nak juga fokus ataupun nak juga bercakap pasal imuniti. Ini adalah orang panggil bahan asas yang kita tak boleh tidak mesti ada. Contohnya pasal apa kita kalau katalah kita kata kita masuk COVID ni sajalah kita nak bercakap pasal immunity ni sebab lain tak nak, tapi dia tak akan menjadi. Jadi kita nak masa ni pun kita nak kita nak ada kita nak kena tingkatkan imuniti kita ni sepanjang masa. Okey. Jadi kita tahu apa bahan-bahan dia. Inilah dia bahan-bahan yang pertama sekali ialah bihani. Ya, bihani, kemudian sekejap. Ada call dia jawab. Okey. Bihani, kemudian bee propolis, kemudian aloe vera gel dan juga absorbency. Ini bahan asas yang kita harus guna bukan sahaja musim ini tetapi musim yang lain semata-mata untuk tingkatkan imuniti. Kalau kita berjumpa dengan orang yang kena resdung ataupun selalu sesama, inilah juga bahan yang kita kena suggest kepada mereka untuk amalkan. Ya. Okey. Yang pertama sekali yang pertama sekali semua dah tahu pasal aloe vera gel. Tetapi tak ramai yang mengetahui tentang kandungan selain daripada aloe vera gel ini digunakan untuk buat detox, tak ramai yang tahu bahawa aloe vera ni bertindak sebagai prebiotik untuk meningkatkan kandungan flora di dalam usus kita. Ya. Okey, jadi kita tahu bahawa dalam usus kita ni ada dia panggil normal bacteria, normal flora lah. Maksudnya apa? Di dalam badan kita, dalam usus kita ni ada lebih kurang 10 trilion normal flora. Apa fungsi normal flora ni? Fungsi dia adalah untuk membantu proses penghazaman dan proses metabolisme dalam badan. Dan dia ni mikroflora atau flora dalam usus ataupun normal bakteria dalam usus ni musnah apabila kita terlalu banyak menggunakan bahan-bahan chemical ataupun bahan-bahan yang luaran yang kita contohnya adalah kita ambil antibiotik, setiap kali demam ambil antibiotik. Ataupun kalau ambil bahan-bahan lain, bahan-bahan kimia, contohnya terlalu banyak menggunakan ubat batuk, Panadol, semua benda-benda macam tu bila masuk dalam tubuh dia akan memusnahkan normal bakteria yang ada di dalam usus kita.
Jadi macam mana nak tingkatkan? Jadi kalau bila mikroflora ni dalam usus kita kurang, dia tak banyak boleh membantu proses metabolisme dalam badan. Jadi macam mana kita nak tingkatkan? Inilah salah satunya ialah bahan yang ada di dalam aloe vera gel. Di samping tu, aloe vera gel juga mengandungi vitamin C, ya, vitamin C juga untuk tingkatkan imuniti, dan juga apabila kita detox usus dengan baik, dia boleh menyebabkan meningkatnya penyerapan dalam usus. Jadi ini cukup pentinglah untuk kita mengambil. Dan perlu ingat sekurang-kurangnya berapa banyak nak ambil aloe vera gel untuk berkesan, ya. Kalau satu sudu, dua sudu, lebih baik tak payah makan lah. Dia tak berkesan langsung. Paling kurangnya 100 ml. 100 ml. So saya biasanya gunakan untuk pesakit saya antara 100 ke 200 ml 2 kali sehari. Maknanya sebelum makan pagi sekali, sebelum makan malam sekali. Sebelum makan. Kalau ada gastrik, selepas makan. Jadi bulan puasa ni kita berbuka dengan aloe vera gel. Ya, ambil buah kurma dahulu, mungkin 2 biji ataupun 3 biji buah kurma, kemudian terus ambil aloe vera gel, 1 gelas. 1 gelas tu lebih kurang 200 ml lah. Jadi tu yang terbaik untuk kita. Dan masa bersahur pun macam tu juga. Kita ambil aloe vera gel dahulu dan seterusnya yang lain. Itu yang pertama sekali. Jadi di segi konten apa semua saya rasa ramai yang sudah tahu, cuma saya nak fokus beberapa perkara saja. Yang kedua yang saya nak sebut di sini adalah bee honey. Bee honey ini cukup penting. Saya pernah sebut sebelum ini adalah bahan yang paling penting sekali untuk meningkatkan imun kita. Dan juga dia memberi tenaga segera pada kita. Yang ni, kemudian kita ni dari segi konten dia, pasal apa kita harus mengambil bee honey. Yang pertama sekali sebab dia ni datang daripada Sonoran Desert, iaitu kalau kita nak banding dengan honey ataupun madu tempatan, ni jauh berbeza antara bumi dengan langit. Pasal apa saya kata begitu? Sebab kandungan dia, kita ambil contoh madu yang dihasilkan madu tempatan, cuma dia daripada 1 ataupun 2 jenis debunga sahaja. 1 hingga 2 jenis debunga. Jadi 1-2 jenis debunga hasilnya tidak begitu bagus. Berbanding dengan madu yang hasil daripada Forever ni, dia hasilnya daripada antara 3,000 hingga 6,000 jenis debunga. Ya. Jadi begitu banyak debunga. Jadi apabila debunga begitu banyak, dia akan menghasilkan madu yang berkualiti. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila madu ni daripada gurun, dia kandungan airnya terlalu kurang. Jadi bila kandungan air terlalu kurang, dia akan menghasilkan kualiti yang bagus. 80% kepekatan dia. Itu sebabnya dia boleh ada pattern. Jadi, dan bantu ni adalah selamat untuk dimakan oleh kedua-dua golongan, iaitu kanak-kanak dan juga orang dewasa yang mengandungi. Dan penting sekali, ramai orang tanya apa vitamin yang ada dalam madu dan apa juga enzim kepentingan madu ni. Jadi kena cerita ni yang bahawa di samping vitamin B, madu ni juga kaya dengan ascorbic acid, pantothenic acid, niacin, riboflavin. Ini adalah penting untuk badan kita, dan juga dia mengandungi enzim-enzim yang seperti diastase, amylase, invertase dan juga protease. Enzim-enzim ini perlu untuk membantu sistem penghazaman kita. Dan bukan itu saja, bukan saja vitamin, bukan sahaja enzim yang ada, tetapi madu juga mengandungi mineral ataupun logam yang diperlukan oleh badan, iaitu mengandungi kalsium, mengandungi kupar, mengandungi zat besi. Zat besi ini penting untuk pembentukan sel darah merah. Sel darah merah. Magnesium, manganese, plumbum, potassium, zinc.
Ini ini penting untuk sistem jantung, dan juga zinc ni terutamanya untuk orang lelaki ya, untuk meningkatkan kualiti sperma ni benih dia lah ya. Ini penting kerana dia mengandungi zinc yang tinggi. Itu sebabnya orang salah satu cara untuk meningkatkan tenaga lelaki ni dia ambil madu campur dengan telur ayam kampung. Madu, telur ayam kampung. Telur ayam kampung ni 2 biji campur dengan madu 1 sudu besar. Sebelah pagi makan. Ini akan meningkatkan tenaga kelelakian dia lah. Ini panggil bonus lah. Bonus untuk orang lelaki dan orang perempuan juga. Ini madu. Okey. Selain daripada madu, vitamin C. Vitamin C ini memang telah terbuktikan. Saya banyak kali sebutkan, dan baru-baru ni masa tim daripada China, lebih kurang dalam 12 orang pakar-pakar perubatan daripada China datang ke Malaysia, dan dia buat mesyuarat dengan doktor-doktor di Malaysia. Jadi orang tanya dia macam mana di negeri China dia boleh dapat mengurangi orang yang mati dan orang yang sakit teruk disebabkan coronavirus ini. Jadi dia kata rahsianya ialah dia menggunakan vitamin C. Vitamin C. Dan orang yang teruk yang duduk ICU yang perlu alat bantuan pernafasan, dia bagi vitamin C high dose. Maknanya vitamin C yang dos yang tinggilah antara 15 gram hingga 30 gram setiap hari selama 6 hari. Jadi ini rahsia dia lah. Dan kita pun alhamdulillah, kita di Malaysia ni sebab kita ada beberapa orang doktor pakar yang boleh terima apa yang saya bagi tahu, kita kena guna vitamin C. Jadi alhamdulillah 2 hospital di Malaysia ni juga menggunakan vitamin C high dose, iaitu di Ipoh dan juga di Pulau Pinang, dan didapati mereka yang menggunakan vitamin C high dose ini telah dapat dikurangkan penyakit mereka, di segi keterokan mereka boleh berkurang dengan vitamin C. Dan orang yang tak kena, untuk protect mesti kena ambil vitamin C. Absorbency absorbency ini kerana apa? Kerana satunya dos yang betul, 90 mg setiap satu biji, dan juga dia ada bahan-bahan lain yang boleh orang panggil slow release, yang boleh memperlahankan penyerapan dia sesuai dengan keperluan badan. Dan yang satu lagi ialah bee pollen. Bee pollen ni cukup penting. Ini dianggap sebagai superfood. Pasal apa superfood? Kalau yang tadi saya dah sebutkan, madu tadi kan, mengandungi enzim, mengandungi vitamin dan sebagainya. Ini lagi tinggi bee pollen ni kerana mengandungi 22 jenis amino acid. Amino acid ni penting untuk collagen, penting untuk pertumbuhan sel kita, dan ada 18 jenis enzim, termasuk 20 jenis mineral dan sekurang-kurangnya 16 jenis vitamin. Begitu pack sekali kandungan bee pollen. Jadi kalau orang tak ambil bee pollen, rugi. Ada setengah-setengah orang ni dia nak buat pandai, dia kata saya tak payah. Ini saya dah ambil madu keluluk lah, ambil madu tempatan. Itu sebenarnya tidak memberi banyak kesan. Ini yang lagi penting sekali kalau dia kena ambil bee pollen. Kerana apa? Kerana ini dianggap superfood. Kerana 22 jenis amino acid, 18 jenis enzim, 20 jenis mineral dan 16 jenis vitamin. Semua lengkap. Jadi kalaulah seseorang itu, terutama di bulan puasa, dia tak ada selera makan, nak berpuasa, rasa tak larat, apa semua sekali, inilah bahan yang kita kena bagi. Kerana apa? Kerana badan kita ni terdiri daripada sel. Kita ada lebih kurang antara 2 hingga 3 trilion sel yang ada, dan keperluan makanan ni sebenarnya untuk beri makan kepada sel. Jadi kalau kita bagi sel apa jenis makanan dia perlu, dah cukup. Jadi makanan dalam bentuk pil, bee pollen, dan juga dalam bentuk madu, itu yang sebenarnya yang diperlukan sel. Okey. Jadi kita sudah menghampiri penghujung lah
untuk persembahan pemerintah saya, sekali lagi saya katakan untuk meningkatkan imun disebabkan oleh semua orang berkerjaya, tak ada masa nak dapatkan, dan begitu susahnya nak dapat macam ni, dapatlah bahan-bahan yang sudah sedia ada. Okey, kan semalam Perdana Menteri telah bagi tahu kemungkinan kita akan dapat relax sikit tentang MCO ataupun PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ni panggil relax sikitlah. Boleh bergerak sana sini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang mempertikaikan kata ini boleh menyebabkan berlakunya jangkitan Perintah Kawalan Pergerakan di sana dan menyebabkan bilangan COVID-19 ni meningkat dengan mendadaknya. Jadi sekarang ni apa approach kita? Inilah yang saya sampaikan kepada publiknya, ini approach kita. Supaya apa? Supaya kita tak kira akan dapat ataupun virus yang lain, mungkin lain-lain virus, tetapi kita bersedia dengan segala kekuatan kita. Inilah dia 6 langkah yang saya suggestkan supaya kita semua boleh beramal, supaya kita tak kira apa jenis virus yang datang pun kita bersedia, dan insya-Allah kita akan selamat daripada jangkitan, kita akan sihat. Jadi yang pertama sekali ialah makanan yang berkhasiat dan berkualiti. Ya, makanan sihat, berkualiti dan segar. Jadi kalau susah nak dapat segar, kita dapatkan makanan-makanan berkhasiat, berkualiti yang saya sebutkan tadi. Jangan tinggal madu, jangan tinggal bipolar, tak ada guna juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan meminum air yang berkualiti, air alkali. Senang dia nak buat air alkali ni kalau kita ada, kita punya filter yang kita boleh beli dengan filter tu sudah bagus alkali. Tetapi kalau kita tak ada pun filter yang boleh mengeluarkan air alkali, kita boleh guna air biasa, air yang suam tu kita campur dengan 3 benda. Sama ada campur dengan lemon, kita potong lemon tu 2-3 slice, okey, dapat saya? Okey. Jadi sekarang ni katakanlah pun kita tak dapat tak ada penapis, jadi kita guna daripada air campur lemon campur 5 nipis atau 5 kasuri. Dan kita cuba elakkan daripada minuman yang manis. Kenapa? Kerana minuman yang mengandung gula juga boleh menurunkan kita punya immunity. Dan air apa lagi, air yang berkarbonat itu lagi teruklah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena detox setiap hari. Ya, detox setiap hari dengan menggunakan aloe vera gel. Mengapa nak perlu detox? Kerana apa? Kerana toksin dalam badan kita terlalu banyak. Kita makan 3 kali 4 kali sehari, minum tu 3-4 kali sehari, dan makanan-makanan ini ialah menghasilkan pelbagai jenis toksin. Ya, pelbagai jenis toksin itu, dan kalau kita tak detox, kita memang mencari nahas. Jadi setiap hari kena detox dengan menggunakan bahan asli aloe vera gel. Kemudian yang keempatnya, kita nak dapatkan vitamin C. Allah sediakan vitamin D. Allah sediakan vitamin D yang pertama saja. 2 cara saja untuk mendapatkan vitamin D. Satunya melalui